Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lakal hamdu laka tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa uswatina Muhammad, asyrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Suratul Baqarah. Firman Allah Ta'ala yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhannya, dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kamu. Yang dihormati pengurusi majlis, yang dihormati juga pengurusi surau, seluruh ahli jawatankuasa, Tuan Iman, Tuan Bilal, seterusnya muslimin muslimat yang dihormati lagi dikasihi sekalian. Pertamanya, marilah kita memanjat syukur kehadirat Ilahi. Dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan kewajipan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara berjemaah. Seterusnya diberi peluang serta kesempatan untuk sama-sama kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan ianya dikira sebagai amalan yang soleh dan diberikan ganjaran yang setimpal di akhirat kelak, insya-Allah. Muslimin muslimat sekalian, setelah wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dunia menyaksikan berbondong-bondong manusia masuk ke dalam agama Islam. Bermula daripada zaman Khulafaur Rasyidun, sehinggalah jatuhnya kerajaan Islam, kerajaan Turki Uthmaniyah pada tahun 1924 Masihi, yang menyaksikan Islam berkembang sampai ke seluruh pelosok dunia. Empire Islam berjaya diluaskan sehingga sampai ke tiga buah benua dalam dunia ini: benua Eropah, Asia dan Afrika. Menyebabkan orang ramai masuk ke dalam agama Islam. Islam memerintah
selama lebih daripada 1000 tahun. Namun akhirnya pada hari ini kita melihat mengapa umat Islam dan agama Islam itu sendiri dihina dan diperlakukan dengan sedemikian rupa seperti mana yang kita dapat lihat. Dalam buku sebuah karangan daripada pensyarah daripada Universiti Al-Azhar Mesir yang bertajuk At-Tamkin lil Ummatil Islamiyah fi Du'il Quranil Karim, pengukuhan kepada umat Islam pada acuan Al-Quranul Karim yang dikarang oleh Syekh Said Muhammad Yusuf. Dalam mukaddimah kitab tersebut, beliau membawa sejarah ringkas rentetan daripada perjalanan umat Islam sejak daripada zaman Nabi SAW sehinggalah jatuhnya kerajaan Islam. Selepas daripada itu, tajuk yang seterusnya dia buat satu tajuk, sebab ataupun faktor mengapa orang Islam jadi lemah, jadi hina sehingga jatuhnya kerajaan Islam. Sehingga ke hari ini hampir 100 tahun dah umat Islam hilang tempat bergantung, hilang tempat mengadu, seolah-olahnya anak kehilangan bapa, tak ada tempat nak mengadu. Antara faktor ataupun sebab mengapa umat Islam jadi lemah, jadi hina sehingga jatuhnya kerajaan Islam, disebut dalam kitab tersebut beberapa faktor banyak. Tersilap saya dalam belah-belah aku tersilap lah, kena cek balik. Tapi kita nak sebut beberapa perkara sajalah, mungkin 1-2 pun yang sempat, insya-Allah. Antara yang terbesar yang pertama disebut oleh Fadilatul Syekh, yang pertama adalah kerana orang Islam telah terpesong daripada memahami ajaran Islam yang sebenar. Faktor yang menyebabkan orang Islam jadi lemah, umat Islam jadi hina, mudah diperkotak-katikkan, sehingga kan nyawa umat Islam pun seolah-olahnya tidak bernilai. Jatuhnya kerajaan Islam yang pertamanya adalah kerana umat Islam telah terpesong daripada memahami ajaran Islam yang sebenar. Tidak beramal dengan Islam. Kita menyaksikan di akhir-akhir pemerintahan Islam timbulnya satu ilmu lah yang kita sebut sebagai falsafah, di mana di antara ilmu falsafah ini ada di antaranya merosakkan umat Islam, menyesatkan orang Islam. Dan kita tidak nafikan adanya juga falsafah yang mendekatkan orang Islam kepada Islam. Namun apabila timbulnya ilmu ini, di samping ramainya orang masuk Islam, bertambahnya pencabahan pemikiran di kalangan orang-orang Islam, dicampurkan pula dengan ilmu falsafah ini menggunakan akal, maka pada ketika itu
telah masuk anasi-anasi yang tidak baik, yang tidak elok ke dalam ajaran Islam. Sehingga timbulnya pelbagai ideologi, pahaman-pahaman yang menyebabkan umat Islam jadi lemah, menyebabkan umat Islam jauh daripada memahami ajaran Islam yang sebenar, yang berpandukan wahyu daripada Allah Ta'ala, yakni Al-Quranul Karim, dan juga sunnah Nabi SAW, yakni hadis. Maka faktor ini menyebabkan umat Islam jadi lemah. Umat Islam gagal memahami ajaran Islam yang sebenar. Maka oleh kerana itulah Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberi peringatan kepada kita, kepada orang-orang yang beriman, supaya masuk ke dalam ajaran Islam, agama Islam ini secara keseluruhannya. Seperti mana ayat yang kita bacakan pada permulaannya tadi, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhannya. Yang mana agama Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW ini telah pun dilengkap, disempurnakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Darilah sekecil-kecil perkara sehinggalah sebesar-besar perkara, semua ada dalam Islam. Semua ada dalam Islam. Dari sekecil-kecil perkara, dalam Islam ajar cara makan, cara tidur, cara berak, cara basuh berak, cara kecil, cara basuh kecil, ajar belaka. Dan Islam berbeza dengan agama-agama yang lain, seperti mana yang dipahami oleh golongan barat dan agama-agama yang lain, Kristian, Yahudi, yang mana golongan ini menganggap bahawa agama hanyalah duduk dalam gereja, duduk dalam rumah-rumah ibadat. Keluar daripada gereja, keluar daripada rumah ibadat, tak ada agama, tak ada dosa pahala, tak ada syurga neraka. Berbeza dengan kita orang Islam, agama kita ini adalah way of life, cara hidup. Bukan sekadar sembahyang, bukan sekadar puasa, bukan sekadar zakat, haji dan ibadat-ibadat yang lain. Bukan segala yang ada atas muka bumi ini, segala kehidupan yang ada atas muka bumi ini, bermula dah daripada kita bangun tidur sampai tidur balik, berlandaskan syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Adanya dosa dan pahala, adanya syurga dan neraka. Yang mana jika sekiranya orang Islam dapat memahami hakikat ini, maka insya-Allah mereka akan menjadi umat yang terbaik. Namun malangnya, hari ini kita melihat apabila umat Islam terpesong, gagal memahami ajaran Islam yang sebenar, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala beri kehinaan kepada orang-orang Islam. Sehinggalah sebesar-besar perkara Nabi ajar, sehinggalah memerintah negara, politik, ekonomi, muamalah, undang-undang jenayah dan seumpamanya, dan lain-lain lagi. Semua adalah Islam. Kalau ada orang kata tak ada benda yang tak ada dalam Islam, mari. Hatta cara pakai selipar pun Nabi SAW ajar pada kita. Nabi ajar pada kita cara pakai selipar. Antara yang disebut dalam kitab Riyadhus Salihin, mafhum daripada satu hadis, Nabi ajar, Nabi larang kita ini pakai selipar kahwin. Selipar kahwin ke selipar cerah? Tak tahulah. Maknanya selipar lain sebelah, biru sebelah, hijau sebelah maknanya. Nabi larang. Kalau kita ikut kira, ataupun kita kira dari segi logik akal, rasanya macam sia-sia je Nabi ajar hadis ni tak? Nabi sebut hadis ni.
Takkan kau tak tahu. Dan banyak lagi hadis-hadis yang kita kira Nabi tak ajar, Nabi tak sebut pun, Islam tak ajar pun, kita boleh tahu. Cara makan contohnya, tak payah ajar pun orang tahu makan lah juga, mana-mana pun pergi. Cara tidur apa semua sekali. Namun tidak. Apa yang Nabi sebut, semuanya ada hikmah dan semuanya ada kebaikan. Kalau benda itu baik, kalau benda itu buruk, semuanya ada hikmah dan semuanya ada keburukan di sana. Cuma hikmahnya cepat ataupun lambat sahaja. Berdasarkan kepada larangan Nabi SAW pakai selipar kahwin ni. Mungkinlah zaman dahulu, mungkin kita kira tak tahulah, telah ada satu fasa zaman dahulu ada orang jenis suka pakai selipar kahwin. Wallahualam, kita tak pernah hidup zaman dulu kan. Zaman ni lah kita hidupnya ni. Mungkinlah kita kira tak ada fasa, tak ada sia-sia Nabi sebut. Jangan. Allah Ta'ala sebut, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata-kata mengikut hawa nafsu, melainkan ianya wahyu daripada Allah Ta'ala. Hari ini apa yang Nabi sebut, Nabi larang pakai selipar kahwin, jadi trend, khususnya pada orang muda lah. Orang tua saya tak pastilah dia perasan ke tidak. Kalau orang muda, saya kira mungkin menjadi suatu trend lah pada hari ini. Khususnya kalau orang muda yang jenis, kalau contoh jenis kaki sokan, jenis kaki bola contohnya. Hari ini ramai pemain star pakai kasut lain sebelah main bola. Pink sebelah, putih sebelah contohnya. Hijau sebelah, kuning sebelah. Jadi trend. Dan orang muda hari ini ikut trend tu, pakai kasut lain sebelah. Nabi larang sebenarnya. Tapi oleh kerana yalah, mungkin sebab kita tak tahu dan seumpamanya, maka kita ikut juga. Begitu juga jenis suka kepada hiburan. Tengok artis-artis zaman ni, pakai kasut lain-lain sebelah maknanya. Hitam sebelah, putih sebelah. Macam-macam color lah. Nak sebut pun berarti juga. Berleluasa benda ni. Maka Nabi SAW larang benda ni. Kerana ini adalah antara sifat orang gila. Orang gila je pakai lipat lain sebelah ni. Ataupun budak cerdik ke, ataupun budak-budak maknanya. Takkan orang tua pakai lipat kahwin kan juga maknanya. Tak comel. Sebab tu Nabi larang. Kalau pergi jabak contohnya, pakai smart dah, pakai kuk. Satu set maknanya. Satu suit maknanya. Tiba-tiba pakai kasut lain sebelah. Hitam sebelah, putih sebelah contohnya. Jauh lagi pagak tahan dah maknanya. Dah betul ni orang gini ni. Nampak? Nabi larang, kita ikut, kita buat, cari penyakit maknanya. Tu dari perkara yang kecil ni, sebesar-besar perkara lagilah kita kena ikut apa yang Nabi SAW sebut. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala pesan kepada kita supaya ikut Islam secara keseluruhan. Dan janganlah kamu mengikut jejak langkah syaitan. Kerana sesungguhnya syaitan itu akan menyesatkan kita sehingga hari kiamat, seperti mana yang disebut dalam Quran. Apabila Allah Ta'ala halau Iblis keluar daripada syurga Allah Ta'ala, lalu Iblis pun berjanji kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan menyesatkan anak Adam sampai kiamat. Maka kita kena pegang benda ini. Ada yang pegang, ada yang ikut, alhamdulillah, selamat, berjaya. Ada yang tak ikut, menyebabkan peranda, huru-hara dan seumpamanya. Yang kedua, iaitulah faktor yang kedua pula, iaitulah kerana orang Islam telah meninggalkan Al-Quranul Karim, meninggalkan Al-Hadis, dan mencabut agama ini dari tubuh badan mereka seumpama mencabut pakaian. Boleh bayang tak? Tiba-tiba kita ni cabut pakaian tengah-tengah duduk atas surga ni. Rasa-rasa orang buat lagu mana kita? Lanjang bulat maknanya. Tengah-tengah jalan ke, dalam surau ke, dalam masjid ke, kat mana-mana sekalipun. Orang pandang hina pada kita. Orang kata kita huduh-huduh.
pandang serong pada kita. Maka begitulah umat Islam pada hari ini, apabila mereka mencabut agama daripada tubuh badan mereka, Allah Ta'ala hina. Kalau manusia hina, tak apa lagi. Ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala hina. Lihatlah apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini, khususnya di tempat-tempat yang dilanda krisis peperangan yang tidak berkesudahan. Di Syria baik, Libya, Iraq, Yaman dan tempat-tempat yang lain. Khususnya di Yaman lah saya sebut sikit. Ada kesempatan ni saya sebut sikit di Yaman khususnya. Kerana saya pun baru balik daripada Yaman kat sebelum ni. Pada Januari baru ni. Ada misi bantuan kemanusiaan di sana. Akhir tahun lepas, balik awal Januari baru ni. Antara yang kita dapat simpulkan, krisis yang melanda orang Islam di Yaman pada hari ini, antaranya adalah kerana dua faktor ni lah. Dua faktor ni. Gagal memahami ajaran Islam yang sebenar, terpesong daripada memahami ajaran Islam yang sebenar, dan meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kita tak nafikan orang Yaman khususnya banyak kelebihan. Nabi sebut dalam hadis, cerita pasal negeri Yaman ni pun ada dalam Quran. Dan macam-macam lagi kelebihan. Dan kita tak nafikan orang-orang Yaman khususnya orang Arab ni, kalau buat ibadat jangan lawan lah maknanya. Buat puasa, buat zakat, buat haji apa semua sekali ni jangan lawan. Kena molek orang ajar dua. Orang ajar dua sekolahkan budak-budak universiti macam kita ni. Nak kita pergi ngaji, budak-budak ajar kita cara semayang. Maknanya buat ibadat ni mereka beres dah maknanya. Lalu pergi sejid, surah tak ada lah, sejid lah kebanyakannya sana, sejid. Kalau semayang subuh tu tak 50% di antaranya orang muda kan. Bak semayang jangan. Kadang tu kita pun terkejut. Maknanya saya sekali pergi semayang sejid ni subuh, sejid ni subuh lah. Tengok bagus orang muda. Tanya-tanya memang orang muda memang bagus. Bagus antaranya jaga malam. Maknanya ada tahu ada buat menapa tu. Tapi nak subuh dari segi semayang, ibadat-ibadat ni mereka cukup. Kira apa orang pergi kemah dah maknanya. Tapi adakah Islam ini sekadar ibadat begitu saja? Tidak. Kalau sekadar ibadat begitu saja, ibadat-ibadat yang khusus lah, yang biasa kita buat ini, sedekah, berzikir dan seumpamanya, sembahyang yang wajib, puasa yang wajib. Nabi SAW tak pergi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Kalau nak sembahyang, padahal Nabi sembahyang di rumah dia je. Abu Jahal, Abu Lahab nak kacau pun. Kalau nak puasa, puasa lah. Orang pun tak tahu kita puasa ke tidak. Maknanya, ada orang tahu. Tuhan je tahu puasa tak. Kalau ada orang tahu kita puasa, melainkan kita kabur lah maknanya. Bijak sangat lah maknanya. Lebih pada Tuhan lah kalau dia tahu. Kalau kita tak kabur, maknanya begitu. Dan ibadat-ibadat yang lain, berzikir, bersedekah dan lain-lain. Padahal Nabi buat di Mekah pun tak ada masalah. Tapi sebab apa Nabi berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah? Kerana Islam ini bukan sekadar ibadat yang kita buat sehari-harian itu saja. Banyak lagi ibadat-ibadat, kewajipan-kewajipan dan tanggungjawab yang perlu dilaksanakan oleh orang Islam, yang mana perkara tersebut sama wajib macam sembahyang, sama wajib dengan puasa yang wajib, sama wajib dengan zakat dan haji dan seumpamanya. Kalau kita kira meninggalkan sembahyang yang wajib itu berdosa, kita kira meninggalkan puasa yang wajib itu berdosa, meninggalkan zakat yang wajib itu berdosa, kenapa dalam hal-hal yang lain kita tidak menganggap kalau kita meninggalkannya ianya juga berdosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Dari segi menunaikan tanggungjawab memerintah negara berlandaskan syariat Allah Ta'ala, apa kita tak rasa berdosa pun?
kalau tak ikut hukum Allah Ta'ala. Dari segi ekonomi, kenapa kita tidak berasa berdosa jika sekiranya kita tidak menghapuskan benda-benda yang diharamkan oleh Allah Ta'ala ni. Kita kena lihat. Maka begitu juga apa yang berlaku di Yaman, kerana rakyat mereka ini ada juga yang faham segelintir di kalangan ulama-ulama, di kalangan orang-orang yang orang-orang muda yang ada pelajaran, educated dan seumpama. Tapi kebanyakannya, sehingga kan apa yang berlaku di negara mereka, ada yang masih tak tahu kenapa sedang berlaku. Saya cerita ni hasil pengalaman saya sendiri. Masa tahun 2014, sebab saya balik masa itu perang, balik free maknanya. Tengah-tengah kita berlari ni, kita berlari nak cari tempat, apa-apa tempat yang selamat sikit. Sebab masa tu kebetulan apa, memang tak kebetulan dah, memang jadi. Mana tengah perang, tiba-tiba ada nampak belakang, tiba-tiba tank mari. Tank tahu tak? Bukan tank botol tu. Tank ni dia panggil kereta kebal mari, apa, askar mari kejut nak lari kan. Paling tak belakang ni nampak dah tank. Kalau dia boom sekali, mampu kerah awak ni. Tak, tengah kita berlari, berhenti satu kedai. Berhenti satu kedai, kita tengok dia, relax nampak dia ni. Nampak, relax. Kedai uci mana? Duduk dalam kedai uci. Relax. Duduk galak 2-3 orang dalam tu. Lepas tu kita pun tanya, mudak tahu ke mendapa jadi ni? Mudak tahu ke mendapa tengah berlaku mendapa ni sekarang ni? Kita tanya dia pula tanya kita mendapa? Pula tak cakap banyak dah, kita tembak lagi dah. Lepas tu bila nampak datang tank tu, baru tembak lagi bakal habis lagi. Maknanya masa kejadian tu pun tak tahu kala lagi maknanya. Nampak tak? Berat ni. Kalau tu masa kejadian, maknanya kalau apa panggil sebelum daripada kejadian tu, maknanya dia tak tahu kala lah. Tak tahu macam mana tak tahu adakah negara mereka ini, negara dia tu tengah mengalami masalah ke, macam mana ke, apa ke, itu ke, ini ke. Tak tahu kala mana. Kalau tahu, kemungkinan besar mereka akan cegah daripada awal. Tapi tak tahu. Dan ada yang tahu pun kadang-kadangnya tak ambil kisah. Dan kalau ada yang lebih teruk lagi, tahu tapi tak boleh menyelesaikan perkara tersebut dengan terlebih awal dan melalui cara yang paling selamat, paling damai, jangan berperang. Tak ada. Ni kira perang je tahu. Dia tak tahu. Banyak lagi masalah yang lain. Kerana tak gagal memahami ajaran Islam yang sebenar. Maka oleh kerana itu Allah Subhanahu Wa Taala beri peringatan kepada kita. Walaupun orang Islam ramai masuk ke dalam Islam berbondong-bondong sehinggalah ke hari ini pun, tapi kenapa umat Islam jadi lemah jadi? Kerana ni tinggal Islam. Baik. Yang kedua, faktor yang kedua yang besar jugalah kita sebut, iaitulah kenapa orang Islam jadi lemah, jadi hina pada hari ini, adalah kerana orang Islam meninggalkan salah satu kewajipan di antara kewajipan-kewajipan yang lain yang banyak yang Allah Ta'ala tetapkan dalam Al-Quran. Yang mana kewajipan tersebut Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quranul Karim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu yakni umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik umat yang dikeluarkan dari kalangan manusia. Kita ni semua ni, umat Nabi Muhammad SAW adalah umat yang terbaik. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran. Tapi ada syarat dia. Syarat dia apa? Azan dulu ke tunggu je?
Yang pertama, beriman kepada Allah Ta'ala. Kita kira syarat ni selesai ke dalam ni. Tak ada orang kafir main duduk dalam ni kan. Ada semua orang Islam. Baik. Yang kedua iaitulah ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran. Iaitulah amar ma'ruf nahi munkar. Disebut oleh ulama, amar ma'ruf nahi munkar ini adalah juga merupakan di antara asas kepada agama Islam. Jangan kita ingat semayang je imaduddin, as-salatu imaduddin, semayang itu tiang agama. Jangan kita ingat semayang saja. Jangan kita ingat rukun iman, rukun Islam, itu yang itu saja asas pada agama kita. Tidak. Banyak lagi asas-asas, keutamaan, kewajipan yang mana kalau ditinggalkan oleh orang Islam, maka akibatnya sangat buruk. Antaranya amar ma'ruf nahi munkar. Apabila orang Islam tinggalkan kewajipan menyuruh kepada yang baik dan mencegah kemungkaran, maka Allah Ta'ala beri kehinaan kepada orang Islam hari ini. Mengapa saya sebut orang Islam tinggalkan amar ma'ruf nahi munkar jadi hina, jadi teruk hari ini? Dalam hal ataupun dalam ilmu maqasid syar'iyah, hari ni orang duduk sibuk-sibuk pasal maqasid syariah kan. Orang duduk bahas, orang duduk wacana, orang duduk forum. Habis orang sebut, habis orang cakap pasal maqasid syariah ini. Maqasid syariah iaitulah tujuan pensyariatan agama Islam. Diturunkan agama Islam ke atas kita ini. Apa tujuan dia? Disebut dalam maqasid syariah, dalam tajuk yang selepas daripada dalam tajuk yang dalam maqasid syariah itu ada bab-bab yang kecil pula. Antara bab yang kecil bawah maqasid syariah ini adanya ad-daruriyatul khamsah. Adanya perkara 5 yang menjadi keutamaan, kewajipan kepada Islam dan orang Islam memelihara dan menjaganya. Apa dia perkara 5 itu? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Yang kedua, hifzun nafs, menjaga nyawa. Yang ketiga, hifzul aqli, menjaga akal. Yang keempat, hifzul nasali, menjaga keturunan ataupun maruah. Dan yang terakhir, yang kelima, iaitulah hifzul mal, menjaga harta. Yang mana kelima-lima perkara ini menjadi kewajipan kepada orang Islam dan Islam untuk menjaga dan memeliharanya. Hifzuddin, menjaga agama, memang sudah menjadi kewajipan pada kita. Kejaga agama ni sunat je, haruh je, makruh je. Kalau ada orang kata sunat haruh, pelik tu maknanya. Wajib jaga agama ni, kau boleh buat main-main. Menjaga nyawa begitu juga. Dah hal-hal yang selepas daripada 3 yang selepas, semuanya wajib. Namun jika sekiranya kita nak menegakkan kelima-lima, menjaga kelima-lima perkara ini, tidak mesti ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Ditegakkan lagu mana? Ditegakkan dengan secara yang dikehendaki oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, yang dikehendaki oleh syarak. Kalau tidak, kita akan lihat pada hari ini, khususnya dalam konteks hifzuddin, menjaga agama. Dalam hal menjaga agama pada hari ini dalam konteks negara kita, oleh kerana gagalnya amar ma'ruf nahi munkar dalam menjaga hifzuddin, menjaga agama kita ini, hampir 100,000 dah orang murtad. Mungkin apa tak silap saya, mungkin hampir 1/2 juta dah orang murtad hari ini. Kenapa? Kerana tidak ditegakkan amar ma'ruf nahi munkar secara yang sepatutnya, keseluruhannya, tidak seperti mana yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala, seperti mana yang dipesan oleh Allah Ta'ala, yang Allah Ta'ala suruh kepada kita masuk ke dalam Islam secara keseluruhan, beramal dengan Islam secara keseluruhan. Maka termasuklah dari segi amar ma'ruf nahi munkar mesti ditegakkan secara keseluruhannya, bukan boleh separuh-separuh, sikit-sikit, tidak. Dalam konteks negara kita pada hari ini, kita tak nafikan
peranan jabat agama, majlis agama ke, mahkamah syariah ke, kita tak nafikan peranan mereka ada. Adanya pegawai-pegawai agama yang memantau dan menjaga orang Islam, takut adanya orang-orang bawa ajaran sesat, ayapeng ke apa benda ke. Kita nafikan peranan jabat agama ada, mereka ada buat pegawai-pegawai pemantau dan seumpamanya. Kita tak nafikan, alhamdulillah comel. Cuma mungkin di sana ada kekurangan dan kelompangan yang mesti kita lihat. Mungkin di sana dari segi hukuman, kerana Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kewajipan menjaga kelima-lima perkara ini, sehingga di samping itu disertakan juga antaranya hukuman bagi nak menjaga kelima-lima perkara. Hukuman itulah yang disebut sebagai amar ma'ruf nahi munkar, mencegah kemungkaran. Hukuman itu menjadi pencegah kepada berlakunya orang murtad, berlakunya orang bunuh orang, berlakunya orang rogol orang, zina dan seumpamanya ni. Lima perkara ni. Mungkin di sana dari segi hukuman, saya difahamkan dari segi hukuman orang murtad masih tidak ada lagi dalam negara kita, seperti mana yang dikehendaki oleh syarak lah maknanya. Tak ada lagi hukuman bunuh pada orang murtad, tak ada lagi. Sedang benda itu sabit dalam hadis, man baddala dinahu faqtuluh, dan keempat-empat mazhab muktabar semuanya kata wajib lah. Tak ada sunat ke, haru ke, makruh ke, tidak. Barang siapa yang menukar agamanya mestilah dibunuh, hendaklah dibunuh. Syafi'i, Maliki, Hanbali, Hanafi semua kata wajib bunuh. Cuma cara dia berlainan lah. Adalah waktu kena belajar lain suku lah pula. Semua kata wajib bunuh. Tapi mana hukuman tak ada. Maka di sinilah pentingnya kepada kita bersama-sama dengan golongan-golongan mereka-mereka yang nak memartabatkan syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Apatah lagi dalam konteks hari ini adanya orang yang nak menaik tarahkan kepada mahkamah syariah pada hari ini. Maka menjadi kewajipan kepada kita. Bukan saja menjadi kewajipan kepada orang Islam bersama-sama dengan mereka yang nak menaikkan mahkamah syariah ke, syariat Allah Ta'ala ke, bahkan ianya juga adalah merupakan maruah orang Islam. Tak terasa ke kita orang buat gua dengan agama kita? Bukan 2-3 orang ni, bukan 2-3 ratus, bukan 2-3 ribu, ratus ribu maknanya. Ni maruah orang Islam di mana? Maruah agama kita di mana? Kalau tak kita bersama-sama dengan orang yang nak menaik tarahkan syariat Allah Ta'ala, mahkamah syarah dan seumpamanya. Ini menjadi kewajipan pada kita. Dalam konteks hifzun nafs, dalam menjaga nyawa, kita melihat pada hari ini bila mana amar ma'ruf nahi munkar tidak ditegakkan, kita melihat apa yang berlaku di dunia Islam pada hari ini. Di Syria, di Iraq, di Libya, di Palestin, di Yaman, dan di tempat-tempat yang lain, di mana pemimpin umat Islam, pemimpin negara Islam dalam hal menyatakan amar ma'ruf nahi munkar, bahawa peperangan ini adalah merupakan perkara yang melanggar batas bukan sahaja syariat Allah Subhanahu Wa Taala, bahkan dari segi norma undang-undang antarabangsa dan seumpamanya itu tidak sepatutnya ada. Tak payah tengok hak sekarang ni lah, hak Syria, hak Yaman ni, hak Kedia ni. Tengok hak Palestin sudah puluh tahun dah. Mana negara Arab yang berada di sekeliling dia tu bangun menyatakan amar ma'ruf nahi munkar, menyatakan kebenaran, menyatakan bantahan ke dan seumpamanya. Adanya tolong Zionis lagi ada mana? Buka pintu jalan sana, buka pula situ, sekat pula orang Islam situ sini pula, dan macam-macam. Ada. Dalam hal hifzun nas, menjaga keturunan, maruah, hari ini hampir 500,000 anak luar nikah yang didaftarkan. Hak tu hak daftar lah, hak disebut dalam surat khabar. Hak dah daftar, hak dah tahu hala lagi tu dah. Mungkin banyak lagi. Di mana amar ma'ruf nahi munkar yang dikatakan sebagai asas kepada agama kita, yang dapat menjaga agama kita jika sekiranya ditegakkan dengan sebaik? Ada.
Maka sebab itulah umat Islam pada hari ini diberi kehinaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kerana meninggalkan benda ini. Meninggalkan Islam, meninggalkan kewajipan-kewajipan dalam agama kita ini, selain daripada ibadat-ibadat yang lain. Tu je hak kita buat, hak kita tahu, hak kita buat, hak kita rasa ni insya-Allah ni masuk syurga dah ni, ini Islam ni kan. Maka kita kena muhasabah balik. Benarlah kata Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu taala an. Ketika mana beliau dijemput datang ke Baitul Maqdis, setelah mana ke Palestin di Baitul Maqdis, setelah mana tentera Islam berjaya membebaskan Baitul Maqdis buat julung-julung kali yang menjadi kiblat pertama pada orang Islam. Sayyidina Umar datang ke Palestin, datang ke Baitul Maqdis, sampai di situ naik sikit. Ada kata mimbar, ada kata tempat tinggi dan seumpama, tak apalah. Lantang memberikan ucapan-ucapan yang menggegarkan jiwa manusia dan menyemarakkan semangat kepada orang Islam agar terus berjuang bagi menegakkan agama Allah Ta'ala. Antara ungkapan-ungkapan panjang, antaranya iaitulah Sayyidina Umar sebut, nahnu qaumun a'azzanallahu bil Islam, famahma nabtaghil izzah bighairi ma a'azzanallah adhallanallah. Benar kata Sayyidina Umar, kita adalah satu kaum, satu umat yang diberi kehebatan, kemuliaan dengan Islam. Orang Islam mulia bukan kerana kaya, bukan kerana jawatan, bukan kerana pangkat, bukan kerana harta, bukan kerana keturunan, tidak. Orang Islam dikira mulia, dikira hebat kerana beramal dengan Islam. Ikut Islam. Maka barang siapa yang mencari kemuliaan dan kehebatan selain daripada Islam, nescaya akan diberi kehinaan oleh Allah Ta'ala. Maka hari ini benarlah kata Sayyidina Umar, bila mana orang Islam tinggal Islam, Allah Ta'ala beri kehinaan. Yang berlaku di Yaman saya sebut. Ada orang kata ni berlaku di Yaman ni apa panggil? Orang sama apa panggil? Sunni Syiah ni maknanya. Tak. Duk salah ke orang lain. Tidak salah pada diri kita sendiri ni lah maknanya. Tak salah pada diri kita sendiri yang tinggalkan Islam ni. Saya nak sebut di sini. Orang siapa yang kata yang khusus yang di Yaman lah, yang di tempat lain saya tak tahulah. Sebab kita cara Yaman je kan. Jadi kita lebih apa panggil, kita ada keutamaan lah. Mudahlah nak sebut. Saya nak sebutkan ini saya jelas faktor Sunni Syiah apa yang berlaku di Yaman, krisis atau peperangan yang berlaku di Yaman, faktor Sunni Syiah. Saya tak nafikan ada, tapi hanyalah mungkin dalam 1-2% saja. 1-2% saja. Yang faktor yang besarnya antaranya apa? Kezaliman. Ini besarnya. Kezaliman, rasuah, ketirisan, salah urus tadbir, dan macam-macam lagi. Ini yang menyebabkan negara Yaman hari ini jadi porak poranda. Faktor politik lagilah panjang cerita, macam-macam cerita, banyak cerita. Tapi nak sebutnya dari segi apa? Dari segi sebenarnya kezaliman, rasuah, kemiskinan, dan macam-macam lagi. Yang mana kita tahu negara Yaman ni bukan negara yang barang-barang, tidak. Pernah menjadi kuasa besar dunia sebelum kebangkitan Nabi SAW lagi. Negara Yaman ni khazanah dia bertabung-tabung, ada petroleum, ada gas, ada emas, ada sektor perikanan dan macam-macam lagi. Macam mana tiba-tiba hari ini menjadi negara yang di antara negara yang mundur atas dunia. Rakyat di antara rakyat yang miskin juga, bukan termiskin, miskin. Ada lagi negara yang termiskin, rakyat yang termiskin. Tapi nak sebut zaman begitu, miskin juga. Ini masalah yang berlaku sebenarnya. Bukan faktor Sunni Syiah. Faktor Sunni Syiah ni hanyalah propaganda musuh saja sebenarnya. Hanya propaganda media saja. Saya sebut sini contoh di Iraq. Ada seorang pekerja Malaysia tu, dia oil and gas lah, kalau tak silap saya, oil and gas. Dia balik ke Malaysia baru tahun lepas, kalau tak silap saya. Dia balik ke Malaysia. Masa dia duduk di Iraq tu, bila dia balik Malaysia ni, dia terkejut. Macam-macam cerita pasal Iraq dia dengar. Dia kata dekat Iraq tu perang Sunni Syiah lah,
Apa panggil orang Sunni tak boleh hidup di Iraq tu lah, kena duduk dalam rumah lah, kena menjaga macam-macam. Dia balik Malaysia dengar gitu, pening dia. Dia kata aku duduk kat Iraq balik-balik ada je. Nampak? Balik-balik ada je. Dia duduk di Iraq. Lepas tu pula dia kata aku semayang masjid Sunni kena molek kadang tu aku semayang masjid Syiah kadang tu. Tak ada masalah apa-apa. Kita kena ingat dalam hal Syiah ni, bukan semua yang boleh kita kafir, kita boleh sesatkan. Nafi kebanyakannya sesat. Tapi nak sebut kafir tu wallahu a'lam, itu kena orang yang berautoriti lah. Tapi banyak salah. Tapi kena ingat, di sana ada lagi dua golongan Syiah ini yang masih lagi diiktiraf menjadi ahli kiblah, menjadi orang Islam. Antaranya Syiah Zaidiyah yang berada di Yaman, yang menjadi mazhab resmi di Yaman, Syiah Zaidiyah. Yang keduanya Syiah Imamiyah yang banyak di Iran dan banyak di Iraq. Dua Syiah ini masih lagi ahli kiblah, orang Islam. Boleh semayang belakang dia, boleh makan sembelihan dia, tak ada masalah apa. Kecuali lah Syiah yang melampau yang lain, Syiah Alawi, Syiah macam-macam yang kita berukti nak sebut. Itu wallahualam memang sesat, tapi kafir nak kafir itu kira ulama-ulama yang tak bala boleh buat, kita tak boleh nak berukti kau nak kata. Tapi sesat memang sesat. Syiah Alawi yang ada di Syria hari ni, yang Bashar apa semua tu, confirm sesat. Maka jangan kita terpengaruh dengan propaganda media musuh-musuh yang sangat memusuhi Islam. Oleh kerana itu, tak dapat tidak pada hari ini kita kena jalan penyelesaiannya pada masalah kita pada hari ini hanya satu saja, iaitulah jihad. Tahu Ustaz, jihad selalu. Jihad bukan perang. Jihad tak semestinya pun perang. Dan jihad ni memang bukan perang pun. Kita je orang Melayu ni silap faham semua. Bila sebut jihad, perang selalu Ustaz. Bila sebut jihad, ni IC. Baik aja. Jihad yang didefinisikan oleh ulama ada dua makna. Yang pertama jihad yang bermaksud bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh maksudnya di sini bersungguh-sungguh dalam memahami Islam, belajar Islam. Kemudian lagi mendalami Islam. Hari ni ramai ada tok-tok guru, ulama-ulama, ustaz-ustaz buka kitab, nadah sana sini, talaki sana sini. Belajar. Kena sungguh. Supaya apa? Supaya orang Islam faham Islam dengan sebenarnya. Baru insya-Allah Allah Taala akan beri kekuatan, beri kehebatan, beri kemuliaan pada orang Islam kerana dia faham Islam. Yang kedua maksud jihad iaitulah al-masyaqqah. Sanggup menempuh kesusahan dan kepayahan demi untuk belajar Islam, demi untuk mengajar balik kepada orang supaya orang faham Islam, dan demi untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan jika sekiranya jihad ini dapat dilakukan oleh orang Islam, yang mana ianya menjadi pesanan kepada Nabi SAW, daripada Nabi SAW, al-jihadu madin ila yaumil qiyamah. Jihad itu dulu, kini dan selama ini sampai kiamat. Kalau tinggal jihad ni, habis orang Islam. Maka dengan jihad inilah insya-Allah kita harapkan dapat ada kesungguhan pada diri kita, khususnya di Malaysia. Pada hari ini kita lihat kesungguhan itu ada pada orang Islam pada hari ini. Yang jauh pada Islam hari ini makin ramai ada orang yang kembali pada Islam. Itu tinggal lagi kita nak sanggup tempuhi kesusahan, kepayahan dia itu untuk belajar, untuk menyampaikan balik, untuk berjuang bagi menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya kira sekadar itulah untuk malam ini, moga ganti saja. Bukannya pemain utama ni, pemain gantian maknanya. Padalah dengan pemain gantian ni. Kalau pemain utama sabarlah 2 jam apa. Jadi kita sekadar inilah, mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama pada malam ini dapat memberi manfaat untuk diri saya dan juga tuan-tuan muslimin muslimat sekalian. Akhirnya saya nak sebutkan di sini, insya-Allah lah saya nak lancarkan sedikit kutipan derma, boleh tak, sumbangan, khususnya untuk kita nak melaksanakan satu program untuk anak-anak muda remaja yang cuti sekolah ni. Cuti sekolah tak lama lagi dah, seminggu lagi kan, insya-Allah kita kita akan ada laksanakan camp untuk anak-anak muda ni, remaja umur 13 sampai 17
Hari ni pun ada program juga ni untuk orang lepasan SPM hari ni, untuk minggu depan untuk budak-budak remaja ni lah. Maka kita nak mengisi masa lapang mereka ini, masa kosong mereka ini, cuti mereka ini, dengan supaya mereka ini dapat memahami Islam yang sebenar. Maka dengan ini saya nak melancarkan kutipan derma untuk program Protapas. Protapas, program tamrin anak-anak kita lah maknanya, insya-Allah, yang akan berlangsung di Usila, Masjid Usila tu, insya-Allah 16, 17, 18 minggu depan ni, insya-Allah. Maka kita memerlukan kewangan yang agak besar juga, sebab seluruh negeri ni kita buat untuk seluruh negeri, daripada Kemaman Sabah ke Besut akan berkumpul di di Usila, dan insya-Allah ianya memerlukan kewangan yang agak besar juga. Mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan bantuan daripada tuan-tuan muslim muslimat dapat meringankan dan dapat melancarkan program kita ini, insya-Allah. Saya kira mungkin kita betang sejak dalam belakang ni saya tak buat tabung apa, memang tak. Jadi kita bukalah, insya-Allah, pahala ni. Apa yang baik semuanya datang daripada Allah Ta'ala, yang lemah yang kurang itu semuanya datang dari kelemahan diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.